sebagai seorang isteri, ambil tahu apa hak kita. Sebab bila kita tahu apa hak kita tahu apa tindakan kita yang seterusnya. Kau penyebab aku bercerai dengan lelaki aku, sekarang aku jumpa bukti. Aku nak saman kau. Aku ni kalau nak buat jahat, aku boleh share je dekat Facebook aku, Instagram aku. Boleh viral satu Malaysia, satu dunia. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Fia Iskandar ataupun Cik Fia Pokpek. Kembali temankan anda untuk siri ini yang mana minggu lepas kita tak habis lagi sebenarnya borak bersama dengan Puan Farhana dan juga Puan Nur mengenai topik iaitu isteri boleh saman perosak rumah tangga. Ramai tak tahu. Untuk itu, jom kita nak dengarkan penjelasan yang lebih lanjut lagi bersama dengan tetamu-tetamu Cik Fia hari ini. Kita tak nak lagi dah menangis, merintih. Kenapa dia ambil lagi aku? Kenapa? Tak nak macam tu Kita bersama dengan seorang wanita yang mana rumah tangganya hancur. Dek orang ketiga itu Puan Nur. Dan kita ada peguam syar'i dari Ketuan Muhammad Mubarak iaitu Puan Nur Farhana Abdul Manaf. Dia bermula sebenarnya masa ex-husband dia nak sambung belajar. Masa dia nak sambung belajar tu, dia mengenali seorang perempuan ni, isteri orang. Kalau diberikan denda ataupun hukuman Puan Farhana, adakah kita akan bagi hanya pada orang ketiga sahaja ataupun kedua-duanya sekali sebab dua-dua menggatal? Walaupun si suami itu tidak dikenakan hubungan, ada lagi cara yang lain yang mana si isteri ni boleh memberi kesedaran, buka mata si suami untuk kembali ke pangkal jalan. Puan Nur pernah tak kontak orang ketiga yang jadi pengganggu rumah tangga Puan Nur tu? Oh, dia bukan setakat kontak lah. Kita orang bergaduh dekat media sosial lagi. Status up status. Bergaduh. Maksudnya Berbalas. Cuma istimewanya saya ni, saya ada pisau. Dia tak ada. Saya ada bukti gambar dia. Jadi saya kata, aku ni kalau nak buat jahat, aku boleh share je dekat Facebook aku, Instagram aku. Boleh viral satu Malaysia, satu dunia. Benda ni aib tau. Benda ni aib. Tapi saya tahu orang yang kalau saya share dekat Facebook atau Instagram, orang yang saya aibkan adalah ayah kepada anak-anak saya. Jadi sebab tu saya tak buat. Tapi itulah ugutan saya juga dekat ex-husband. Saya kata, kalau awak tak nak ceraikan saya juga, saya share benda ni dekat Facebook. Senang, habis cerita. Tapi dia tak buat benda tu. Jadi saya dah berhubung dengan orang ketiga ni daripada cakap baik, cakap elok, sampai dia nak tak jalan. Dia. Tak jalan. Dia siap main sindir-sindir. Saya pun okeylah kita balas balik. Kalau kita share something benda yang menyentapkan dia akan sentapkan kita balik. Macam seolah-olah kita ni isteri tak pandai jaga suami lah. Kita ni isteri yang tak bagus lah, tak pandai nak mengambil hati suami lah, macam-macam lah. Seolah-olah macam salah kita lah ni. Padahal kau tu kacau laki aku masa kau tu bini orang. Betul tak? Jadi isu dia ya betul. Jadi pergaduhan kami ni sangat teruk sebenarnya sebab saya cuba dapatkan family dia, tapi saya hubungi abang sulung dia dulu. Jadi abang sulung dia merayu dekat saya, dia kata tolong jangan bagi tahu mak ayah dia sebab mak dia tak sihat. Jadi saya pun okeylah. Saya ni ada rasa simpati lagi, tak apalah saya hormat abang dia. Saya kata tak apalah, saya tak nak besarkan benda ni, biar antara saya dengan keluarga saya. Macam dari sudut saya tak nak saman tu sebab saya tahu kalau saya saman, dia akan merenggangkan hubungan baik saya dengan ipar dan juga anak-anak saya. Dia akan malulah sebab orang mungkin kenal saya. Orang mungkin tahu cerita saya ni, dia akan jadi macam, saya tak nak benda tu viral sebenarnya masa tu. Orang ketiga ni kalau kita viralkan cerita dia, sasar netizen sokong kita. Betul. Memang confirm orang netizen kalau dia punya komen tu boleh buat awak ni jadi gila tau. Bukti ada bukan setakat video ada gambar, ada gambar melentuk atas bahu, ada chatting, ada perkataan-perkataan mereka bercinta yang melampaui batas kan. Memang aib lah. Kalau saya ingat kalau benda tu viral, dia tak akan keluar rumah lah, pendek kata. Macam tu lah Cik Pia. Okey, untuk Puan Farhana, bila kita dapat tahu ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga kita, apa yang patut kita lakukan? Lepas tu dengan siapa yang kita patut rujuk atau laporkan hal tersebut, dan dari segi bukti pula,
perkara yang macam mana yang valid untuk sokong dakwaan kita? Contoh, kalau kita jumpa gambar, kita jumpa WhatsApp, adakah yang tu dah cukup kukuh bukti dia ataupun dia nak bukti yang macam mana lagi? Okey, Cik Pia, macam ni Okey, kalau katalah si isteri ni, pertama sekali kalau si isteri ataupun mana-manalah individu, maksudnya si pengadu lah yang tahu pasal kes ni, pertama dia kena pergi hadir dan membuat aduan di Jabatan Agama Islam ataupun Pejabat Agama Islam daerah, okey, yang terdekat. Untuk apa? Untuk isi borang aduan rasmi lah berkaitan dengan isu orang ketiga. Bawa lah semua bukti WhatsApp ke, bukti rakaman video, macam saya punya klien tu ada rakaman video, and then klien saya pun ada dapat juga bukti flight ticket, bukti check-in hotel, bawa semua tu. Kalau ada rakaman dekat hotel ke apa ke, bawa. Bawa sebab apa? Yes, CCTV kan. So nanti pegawai agama tu yang akan buka kertas siasatan lah untuk semak dan siasat pasal cukup tak bukti, maklumat semua. And then kalau kata cukup, dia akan dia akan rujuk kepada pihak pendakwaan. Jadi bila pihak pendakwaan merasakan ada bukti yang kukuh dan cukup, barulah pihak pendakwaan akan filekan di Mahkamah Syariah. Sebab hanya pendakwa syar'i sahaja yang boleh filekan kes jenayah syariah ni lah dekat Mahkamah Syariah yang berbidang kuasa. Okay. And then tapi kalau kata tak cukup bukti ataupun maklumat, jadi kes tersebut akan ditutup lah tanpa siasatan lanjut. Sebab tu kadang-kadang orang ni macam isteri ni dia berbelah bagi kan, kadang-kadang tak cukup bukti. Memang kalau kata mana-mana kes jenayah pun, sama ada civil ke syariah ke, memang kena bagi bukti yang kuat, yang kukuh. Sebab kita nak dakwa orang ni. Kalau kita tak ada bukti yang kukuh, macam mana pihak pendakwaan nak buka kes kita? Macam tu. Okey, faham. Jadi kena kumpul lah dulu bukti-bukti kukuh. Baru kita boleh saman orang ketiga tu. Jangan cakap je kan. Kadang penat juga nanti turun naik. Kita tak settle juga masalah kan. Puan Nur, jadi masa tu ada tak pergi kaunseling ke ataupun rujuk pejabat agama dulu sebelum tu lah? Oh ada, saya memang rujuk ustazah dalam bidang yang mudah. Saya kata kaunseling pun samalah sebab saya pun terlibat dalam dunia penyiaran. Jadi saya tahu sebenarnya, saya jumpa ramai orang macam Puan Farhana, saya dapat nasihat juga. Cuma bila dia tanya saya balik, perasaan ada lagi tak nak pertahankan rumah tangga. Saya kata kalau saya pertahankan rumah tangga hanya kerana anak-anak, tapi hati saya dah tak boleh terima dia, saya dah tak boleh hidup dalam pengkhianatan dia, tak guna. Dia seksa diri saya, betul tak? Bagi saya, kita tanya diri kita sayang diri kita dulu. Kalau kita kesian dekat anak-anak pun, perasaan kita dengan dia dah tak ada. Buat apa kita paksa, Cik Pia? Betul tak? Betul. Tak boleh, hati manusia ni tak boleh dipaksa-paksa. Kalau dah tahu hati tu nak kata kembali ke asal semula tu, kan, nak sembuh balik luka tu, yang dia dah toreh tu, oh tidak, memang dia akan ambil masa. Kalau sembuh pun mungkin tidak seperti dulu. Nampak tak? Bila Cik Pia berkajian. Okey, kita nak tanya Puan Farhana. Kalau kita tengok ada isteri yang mungkin fikir tak payahlah nak report kan. Kalau dah berpisah, dah bercerai pun dah cukup bagus. Dah lega dah rasa. Tapi itulah, apa kata Puan Farhana sebagai peguam syar'i tentang perkara ini? Okey, macam ni Cik Pia. Betul, memang macam saya cakap tadi, tak ramai sebenarnya nak buat laporan terhadap orang ketiga ni. Memang, betul. Okey, pertama sekali kalau saya dapat klien macam ni, kalau si suami tu ada orang ketiga, saya akan tanya dulu kat dia. Saya kata, okey, apa sebenarnya yang Puan nak? Puan nak teruskan perkahwinan ni lagi ke? Which is Puan rasa Puan boleh selamatkan lagi perkahwinan? Ataupun Puan memang dah tak boleh selamatkan perkahwinan? Maksudnya jalan terakhir tu perceraian lah. Mungkin yang untuk orang ketiga ni one of the reason punca perceraian, sebab perceraian. Mungkin ada lagi alasan-alasan yang lain lah, which is lagi menguatkan lagi untuk bercerai kan. So kalau katalah si isteri ni kata, dia jawab
saya nak teruskan lagi perkahwinan. Okey. Saya nak teruskan perkahwinan. Saya masih sayangkan lagi perkahwinan. Saya rasa saya boleh lagi nak selamatkan rumah tangga saya sebab saya fikirkan anak. Kadang-kadang macam tu kan. Okey, jadi saya akan nasihatkan dekat klien saya. Saya akan bagi tahu apa hak-hak dia selaku seorang isteri. Apa hak-hak anak semasa dan tempoh perkahwinan. Macam baru ni, saya ada satu klien macam ni lah. Cuma yang kes ni lain sikit. Orang ketiga tu, dia dah berkahwin dengan orang ketiga tu senyap-senyap. Okay, so dia datang dekat saya dalam keadaan yang sangat, muka dia memang geram. Macam nak outburst lah, macam memang tak tahan tau. Tangan dia dah macam menggigil dah jumpa saya. Macam betul-betul lah outburst kan. Saya macam Allah, saya dah risau lah. So macam Sabar. sabar. Saya kata macam ni. Puan jangan ambil tindakan melulu. Okay? Sebab dia kata dia nak lagi selamatkan perkahwinan ni tapi geram tu ada. So apa dia boleh buat? Saya nasihatkan kat dia, okay, kita tengok apa hak puan. Puan nak tuntut hak puan dulu ke hak anak? Dia kata tak apa, saya nak tuntut hak anak dulu. Jadi apa yang kita buat? Kita filekan hak jagaan anak. Kita filekan hak nafkah anak. So apa jadi, bila kita bincang dengan si suami ni dia kadang-kadang ada dua jenis kategori suami juga tau. Kalau dia dah tahu yang isteri ni dapat tahu dia ni ada orang ketiga, kadang-kadang ada jenis suami ni yang dia rasa bersalah kan. Jadi dia macam ikut je lah. So dia setuju untuk record nafkah anak tu. Yang kes kedua pula, saya dapat juga dalam tempoh PKP ni, si suami ni memang ada hubungan dengan perempuan-perempuan lah. Okay. And then apa jadi, saya tanya perkara yang sama. Okay, puan nak bercerai ataupun masih nak teruskan perkahwinan? Boleh selamat lagi tak perkahwinan? Dia kata boleh, saya tak nak bercerai. Nampak tak kat situ? Kadang-kadang memang ada jenis yang isteri yang masih lagi ingin meneruskan perkahwinan. Dia sayangkan lagi perkahwinan. Mungkin sebab anak tu kan. So, apa jadi saya pun nasihatkan dekat pihak si isteri ni. Saya kata okey lah, tuntut hak puan. Sebab anak dah besar. Dalam kes kedua ni saya, anak dah besar. So, saya kata tuntut nafkah isteri lah. So, dia kata okey. Jadi, kita pun bincang dengan suami. Suami setuju. Sebab kadang-kadang kategori suami yang pertama ni, bila si isteri ni found out yang dia ni ada orang ketiga, jenis suami yang macam ni, dia rasa bersalah dan dia macam mengaku kesalahan dia akan bersetuju untuk rekodkan persetujuan tu. Jadi jadilah untuk dua-dua kes ni untuk nafkah anak dan nafkah isteri ni dijadikan perintah mahkamah. Faham tak? Ni kategori yang isteri suami ni sedar. Dia tahu kesilapan dia. Tapi dia ni teruskan jugalah dengan orang ketiga tu. Faham tak? Okay. Isteri ni dia selalu pengalaman saya kan. Kalau klien saya, sebenarnya kalau sekali dua kan, dia buat hal, si isteri ni boleh bersabar lagi tau. Tapi kalau dah banyak kali, which is dah worse kan, banyak kali suami kata nak bertaubat tapi tak bertaubat, buat lagi, dah memang tak ada sabar dah. So jalan terakhir tu memang akan teruskan dengan perceraian lah. Tapi jadinya kalau katalah komen saya selaku peguam syar'i lah, kalau si isteri ni memang betul-betul ada bukti-bukti yang mencukupi, maklumat yang mencukupi untuk saman pihak ketiga, buat. Okay. Macam saya cakap tadi dengan Puan Nur kan, Puan Nur bagi tahu tadi, Puan Nur kata saya tak adalah sampai nak mengaibkan suami saya. Kan sekarang ni banyak orang kalau kata tak puas hati terus update dekat status media sosial kan, Instagram ke Twitter ke Facebook ke kan. Jadi bagi tahu si Polan ni ada hubungan dengan suami I semua. So jangan buat macam tu. Sebab kalau benda tu tak betul, nanti kita si isteri tu tak boleh diam. Yes, betul. So kena berfikiran rasional. Sebelum nak buat apa-apa, dapatkan nasihat dulu yang sewajarnya lah. And then kalau lagi satu, saya ada juga pengalaman kes saya handle, which is kes ni pun ada juga viral tau. Macam si suami ni ada hubungan dapat satu Malaysia dapat tahu dia ada hubungan, tak tahulah hubungan lama apa semua kan. Jadi bila macam ni, si isteri ni filekan cerai. Lepas tu tiba-tiba rujuk semula. Rujuk sebab apa? Sebab kadang-kadang apa yang jadi
dekat rumah tangga ni berkaitan dengan orang ketiga ni, mungkin juga dia macam sebagai satu ujian dan ia juga adalah hikmah kepada kedua-dua pihak dalam perkahwinan, which is si suami ni menjadi seorang yang lebih baik, berubah jadi lebih baik. Macam tu kesan-kesan dia lah yang saya tengok. Saya nak tambah apa Farhana cakap tu, dia macam wake up call tau. Sama ada Allah bagi ruang dah dekat si suami yang buat perangai ni. Contohnya dia nak berubah jadi lebih baik, suami lebih baik, bertanggungjawab, ataupun dia nak teruskan. Maksudnya dia tak rasa bersalah. Jadi situasi saya ni lain ya Puan Farhana. Situasi saya dia tak nak berubah dan dia nekat nak teruskan juga dengan perempuan tu sebab bagi dia alang-alang mak ayah aku dah tahu, family dia dah tahu, saya pun dah tahu, dia teruskan juga dengan perempuan macam tu. Dah perempuan tu pun dah janda, sebelum tu bini orang. Dan saya tak selamatkan rumah tangga, saya dah cuba 3 tahun adalah tempoh yang cukup lama dan menyakitkan saya juga. Kalaulah orang tengok Facebook saya dengan nama sebenar saya, orang tak nampak pun saya ada masalah dengan suami sebab saya tak pernah share benda-benda negatif dengan family saya. Tak pernah langsung. Sampai ada orang yang kenal saya macam, tiba-tiba dah bercerai. Macam tak percaya. Tak nampak pun saya ada masalah. Sebab saya tak suka share benda-benda negatif ataupun benda boleh mengaibkan keluarga. Jadi sebab itulah saya tak ambil keputusan untuk saman. Cuma Puan Farhana, perempuan tu tak kahwin pun dengan suami saya. Akhirnya setahun lepas saya bercerai, perempuan tu kahwin dengan bos dia sebagai isteri kedua. Dan saya nampak kat sini ciri-ciri perempuan tak baik ni, dia still ambil kacau juga rumah tangga orang. Tapi dia tak rasa bersalah pun menghancurkan rumah tangga saya. Itu dia. Habis tu bekas Puan Nur sekarang dah kahwin? Tak kahwin. Tak kahwin? Belum kahwin juga. Tapi macam saya cakap tadi kan Cik Pia kan, itu suami yang kategori pertama tu. Yang suami kategori kedua ni macam yang Puan Nur cakap, memang dia tak sedar pun kesalahan dia. Even saya ada satu klien yang memang bila dia found out yang suami dia ni ada hubungan dengan perempuan lain, ada skandal, dia bagi tahu suami dia. Dia ada bukti apa semua kan. And then suami dia cakap apa? Oh biarlah, ni untuk saya saja je suka. Okay. So macam bergaduh si isteri ni dah banyak kali dah, sebenarnya bukan kali pertama, dah berapa kali sebelum ni dah dia dah jumpa tapi perempuan lain. Jadi apa dia buat, si suami pula dia kata kalau you nak cerai, you file lah cerai, kan nak file cerai. Sampai macam tu. Sebab tu saya cakap ada 2 kategori suami ni. Suami yang betul-betul insaf dan suami yang tak kisah langsung, dia tak sedar pun sebenarnya apa yang dia buat. Faham? Dah lama dah cerai. Lepas tu barulah si isteri ni dah jumpa dah bukti yang orang ketiga ni lah pasal hubungan laki dengan orang ketiga. Adakah masih lagi boleh buat report dan ambil tindakan? Mungkin ada timbul rasa tak puas hati lah. Kau penyebab aku bercerai dengan laki aku, sekarang aku jumpa bukti. Aku nak saman kau. Boleh ke kita nak teruskan tindakan tu? Okey, kalau ikutkan jenis kesalahan tadi hanya tertakluk kepada pasangan suami isteri. Maksudnya bila dah bercerai, tak bolehlah dah ambil tindakan dah. Maksudnya kalau masa dalam tempoh perkahwinan tu boleh, masih suami isteri kan? Sebab orang ketiga ni kita takrifkan masa dalam tempoh perkahwinan, masih suami isteri. Sebab tu kalau kita tengok tadi, mahkamah boleh arahkan pula pihak pasangan suami isteri ni untuk hidup kembali semula sebagai suami isteri. Jadi kalau katalah tiba-tiba dah bercerai kan, baru dapat jumpa bukti-bukti tu, selalunya bagi saya kalau dah habislah. Tapi ada juga orang yang kira macam kadang-kadang macam ni nak ambil tahu dia juga kan, bekas suami ni betul kahwin dengan ni, tak kahwin, contoh tak kahwin, dapat tahu pula dia buat something yang tak elok kan. So kalau nak buat aduan berkaitan dengan jenayah yang lain tu boleh, tapi bukan untuk saman orang ketiga. Macam tu. Faham? Okey, jadi secara konklusi dakwa orang ketiga ni bagus diguna pakai atau tak sebenarnya bagi rumah tangga yang bermasalah ni? Okey, macam ni. Kita kan dah ada Akta Enactment Kesalahan Jenayah Syariah kat semua negeri ada. Okey. Sepatutnya kalau betul-betul kita cukup bukti, si isteri ni cukup bukti, boleh buatlah dakwaan tu, boleh filekan aduan, report dekat macam mana yang saya bagi tahu tadi kan. Tapi tak ramai sebab kadang-kadang macam yang saya bagi tahu juga mungkin tak cukup bukti ke apa kan. So bagi saya lah tak fair untuk saya cakap bagus atau tidak, sebab tak ada pun tindakan rasmi ke atas orang ketiga oleh isteri-isteri yang kat luar sana
menyebabkan ramai orang ketiga yang akhirnya menjadi punca perceraian kepada masalah rumah tangga ni. So kesimpulan saya, ambil tahu hak isteri. Sebagai seorang isteri, ambil tahu apa hak kita. Sebab bila kita tahu apa hak kita, kita tahu apa tindakan kita yang seterusnya. Kalau kita tak tahu hak kita, kita takkan tahu apa yang kita nak buat. Kan? Kadang-kadang kita akan bertindak dulu-dulu macam saya cakap tadi. So, akibat daripada tindakan dan keputusan kita tu jugalah akan menjadi penentu kepada kisah perkahwinan kita. So, saya nasihatkan kepada para isteri kat luar sana, jangan terus, lagi satu ni ada masalah juga ni, kalau kata isteri-isteri ni jangan terus percaya dekat orang yang tukang sampai pula yang si suami ni ada hubungan dengan orang ketiga. Faham tak? Yang tu pun boleh menjadi punca penyebab juga. So, apa yang kita kena buat selaku isteri, siasat dulu baru bertindak. Siasat dulu, cukup bukti, cukup maklumat, baru ambil tindakan. Kalau bagi saya lah, dapatkan dulu apa hak-hak dia sebagai seorang isteri ataupun hak anak-anak. Dan kalau nak ambil tindakan, ambillah tindakan dekat orang ketiga. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Pengakhiran ceritanya adalah sama je. Kalau kita, kalau sama ada kita saman orang ketiga yang ada hubungan dengan suami kita ataupun orang ketiga takrifan yang lain lah yang kacau ganggu rumah tangga kita, kaum kerabat ke apa ke, sama ada kita saman orang ketiga ataupun si isteri ni akan saman suami sendiri. Suami sendiri. So maksudnya saman untuk kes apa? Mungkin kes perceraian, mungkin kes untuk dapatkan hak-hak nafkah isteri ke, nafkah anak ke, ataupun mungkin juga boleh saman dua-dua sekali. Saman orang ketiga pun ya, saman si suami tu pun ya. Faham tak? Jadi buat keputusan yang bijak demi keluarga sendiri dan pengajaran kepada semua masyarakat sekeliling, terutamanya orang ketiga, sebab kita banyak sangat ya. Sekarang ni saya tak tahulah, dunia sekarang ni kita kan cepat viral kan apa semua. So kita dapat tengok banyak contoh ya Cik Pia, perempuan-perempuan yang offer iklankan diri nak suami orang. Faham tak? Kadang-kadang kita ni sebagai isteri makin takut sekarang. Kan? So makin takut pula sebab bila itu lagi kena jaga ya. Lagi kena jaga lelaki suami handsome kan. Handsome dan kalau tiba-tiba ada duit juga. Kadang-kadang sebab orang sekarang ni dia tak kisah. Dia tak kisah rupa paras, dia penting duit. So macam mana kita nak bagi pengajaran kepada orang-orang yang orang ketiga ni. Jadi mungkin kena ada satu macam paradigma, satu kes yang betul-betul orang si isteri ni tekad untuk bawa ke mahkamah syariah dan cukup bukti semua. Macam kes saya yang 9 tahun lepas tu sebenarnya cukup bukti. Kalau saya rasa kalau nak dakwa tu insya-Allah. Tapi disebabkan yalah macam ada kekangan yang lain, punca-punca tak nak saman orang ketiga ni. Kita pun kena hormat jugalah dengan pendirian si isteri kan. Jadi bagi saya kena ada satu kes yang betul-betul membuka mata semua orang-orang ketiga kat luar. Tak kisahlah orang ketiga ni skandal ke kaum kerabat siapa-siapalah yang boleh menyebabkan sampai berlakunya perceraian. Okey, terima kasih Puan Farhana. Jadi untuk Puan Nur, berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui oleh Puan Nur sendiri, jadi mungkin ada nasihat yang Puan nak kongsikan kepada para isteri di luar sana yang mengalami nasib yang sama macam Puan Nur. Silakan. Okey. Kita sebagai wanita ni Cik Pia, siapa nak orang ganggu rumah tangga kita, betul tak? Siapa Betul. nak orang nampak suami kita, betul tak? Kita tengah bahagia elok-elok tiba-tiba ada orang ketiga, memang kita rasa sedih lah. Tapi kita kena ingat apa yang berlaku, apa yang menimpa saya tu sebenarnya bukanlah saya tak berhati-hati, tapi saya lebih kepada bersangka baik dulu sebab tak ada bukti. Bila dah ada bukti, Tuhan dah tunjuk. Saya bukan tak cuba selamatkan perkahwinan, saya dah cuba. 3 tahun tu adalah tempoh yang sangat lama dan macam-macam berlaku dalam tempoh 3 tahun. Saya juga buat solat istikharah lah. Nak kahwin pun buat istikharah, nak bercerai pun istikharah juga ya. Tapi bila berlakunya perkara orang ketiga macam ni, kita kena ingat, yang penting kita tak buat orang. Orang buat kita tak apa, kita ada Allah. Betul. Allah akan bantu hidup kita. Dan saya percaya ada di kalangan isteri tu dia tak bekerja. Macam saya bekerja, alhamdulillah. Kalau isteri tak bekerja, ramai yang berkorban nak bertahan ke rumah tangga sebab dia tak tahu nak bergantung dekat siapa. Ada. Dan kalau dia rasa perlu untuk saman orang ketiga, kita
teruskan, tak ada masalah. Tapi macam saya memang saya dah kongsi tadi, untuk kita dakwa rumah tangga tu ikut keperluan lah. Maknanya di sini sebagai seorang isteri yang penting kita cuba selamatkan rumah tangga, kita cuba baiki hubungan kita. Kalaulah berlaku kepada anda, suami ada orang lain, ada orang ketiga ni, beri peluang dulu. Kalau dia berubah, Alhamdulillah, dan insyaAllah Allah akan beri keluarga tu lebih bahagia daripada sebelum ini. Tapi kalau sebaliknya, mungkin pilihan terakhir kita adalah berpisah secara baik. Kita kena ingat, kenapa saya kata lebih baik berpisah secara baik? Sebab kita ada anak-anak, anak-anak ni dia akan memberi kesan tau dengan anak-anak kita. Kalau berpisah secara baik, Alhamdulillah, anak-anak saya pun macam boleh terima kenyataan dan dia boleh meneruskan kehidupan macam biasa, tak ada halangan. Saya cuma menggunakan tindakan mahkamah untuk nafkah anak-anak setiap bulan je. Sebab apa saya guna tindakan mahkamah? Sebab dia agak culas sedikit lah. Macam contoh bulan ni dia bagi sikit, bulan ni dia bagi banyak, bulan ni dia tak bagi langsung. Itu sajalah. Kalau kita rasa kita teraniaya dari segi nafkah tadi tu, kita boleh gunakan saluran yang betul. Kita ada Puan Farhana tadi pun dah ada bagi tahu kan, sebenarnya banyak isteri ni dia mungkin tak ada ilmu undang-undang tu. Jadi kalau kita rasa kita teraniaya, kita jumpa pihak yang berwajib, dapatkan nasihat daripada mereka. Alhamdulillah setakat ini saya rasa apa yang saya buat, walaupun saya tidak mendakwa orang ketiga dan juga suami saya yang curang tu, sebab suami saya dulu tu pun dia pun mengganggu rumah tangga orang juga sampai bercerai-berai perempuan tu. Betul tak? Sebab dia bercinta dengan isteri orang, bukannya dengan janda masa tu. Jadi apa pun keputusan, rujuk kepada yang berwajib lah. Kalau kita tak ada ilmu undang-undang, kita boleh rujuk Puan Farhana ataupun sesiapa yang layak lah untuk menjawab soalan ni. Itu saja. Tapi nasihat saya, jangan ganggu rumah tangga orang. Dan saya serahkan Allah yang membalas apa yang orang buat dekat saya. Itu saja. Ya, semua tu kata balasan tu nanti dia akan terima juga. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti dia menjawab lah kan. Jadi itu dah Borak Bibir Merah siri ke-32 berakhir di sini. Dan Cik Pia nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Farhana atas maklumat yang sangat perlu kita semua ketahui, para isteri ni. Jadi kepada Puan Noh, terima kasih juga atas perkongsian. Dan kami doakan Puan Noh akan terus kuat dan insyaAllah lebih bahagialah. Dan untuk penonton semua, khususnya isteri-isteri yang sedang menonton, ingat dalam rumah tangga kita ada banyak hak yang mungkin kita tak tahu ataupun kurang jelas. Tapi hari ni bila dah dengar penjelasan Puan Farhana, anda dah tahu dah. Lepas ni kalau bukanlah kita doa, tapi kalau jadi dah tahulah apa nak tindakan yang kita patut ambil. Jadi bukanlah perkongsian ni untuk kita nak bangkitkan rasa sangsi ataupun tak puas hati sesiapa, tapi sekadar untuk berkongsi ilmu yang sepatutnya diketahui oleh semua pihak. Jadi jangan lupa share, like dan komen siri kali ini serta subscribe ke semua platform Sinar Plus. Dan saya Cik Pia pok-pek doakan semoga rumah tangga kita semua terus bahagia sampai akhir nanti hingga ke jannah. Dan hashtag ni, hashtag jangan kacau laki aku. Assalamualaikum. Bye.